Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama dengan saya, hos anda, Adriana Adnan. Sebelum kita mulakan, saya nak ucapkan selamat ulang tahun kepada TV3. Pada 1 Jun hari itu genap 39 tahun. Okey, dan sebenarnya topik kita hari ini adalah mengenai eczema kronik. Satu penyakit kulit yang tidak asing lagi dari segi orang dewasa dan juga kanak-kanak. Jadi kita akan bincangkan topik tersebut sebentar saja lagi. Kalau anda ada sebarang persoalan, boleh hubungi kami di talian 0377261603. Tapi kalau malu tak nak call kita, tak apa. Boleh tinggalkan komen anda ataupun soalan-soalan anda di Facebook page kita, Hello Doktor TV3. Nanti saya akan bacakan. Baiklah, apa kata kita saksikan dahulu VT yang telah kami sediakan mengenai topik hari ini. Eczema tu, at my opinion, is something like gatal. So, kulit tu merah-merah, lepas tu dia akan rasa gatal. Then dia susah nak dirawati. Biasa diorang tak boleh panas. Kalau macam terlampau panas, nanti dia gatal-gatal, garu-garu. Macam tu dia jadi luka. Eczema ni adalah sakit kulit. Selalu jadi dekat baby. Ataupun selalu saya dengar perempuan lah selalu kena eczema. Simptom-simptom yang diorang dapat, kulit gatal, merekah, lepas tu paling penting pedih lah. Yang saya tahu yang diorang tak boleh makan seafood sebab senang gatal-gatal, lepas tu kulit nanti menggelupas. Kalau macam tips tu mungkin kena beli ubat sesuai macam krim-krim kan. Kalau macam kat farmasi dia memang ada banyak krim eczema, tapi tak semua kulit sesuai. Tips eczema ni selalu, to be honest, saya tak tahu apa yang tips dia sebab I think my family members yang ada eczema pun dia cakap tak ada ubat lah. You know, you kena makan antibiotik lah. Baiklah, untuk membincangkan mengenai topik eczema kronik ini, saya bawakan kepada anda pakar kita iaitu Dr. Kanimoli Radhakrishnan, merupakan pakar dermatologi UD54 dari Hospital Sungai Buloh. Hello. Hello Ariana. Apa khabar? Baik. Okey. Jadi untuk membincangkan topik ni, mungkin bagi penonton-penonton yang kurang mengerti mengenai eczema, mungkin doktor nak share apa sebenarnya eczema itu dan macam mana ia boleh berlaku? Okey, eczema ini umumnya adalah juga dikenali sebagai dermatitis. Ia adalah satu kondisi keradangan kulit yang boleh berlaku menyebabkan masalah kemerahan, gatal-gatal, kekeringan kulit dan juga boleh menjadi kekeringan kulit dan bersisik, menggelupas macam orang katakan. So ia boleh berlaku disebabkan oleh faktor-faktor dalaman dan faktor-faktor luaran juga. Okey. Dan mungkin kalau kita tengok penyakit eczema ni bukan sahaja di kalangan orang dewasa, tapi terutama sekali kita selalu nampak kepada kanak-kanak. Tak kisahlah umur dia berapa, tapi pasti ada masalah-masalah yang ibu selalu cakap, oh anak saya ada sakit eczema. Jadi mungkin boleh kongsikan ada berapa jenis eczema yang ada? Okey. Umumnya kita bahagikan jenis-jenis eczema kepada dua kategori. Okey. Satu ialah exogenous eczema dan lagi satu ialah endogenous eczema. Okey. Exogenous eczema ialah di mana ia berlaku daripada sentuhan kulit secara langsung oleh ejen luaran, ejen kimia luaran. Okey. Dia adalah satu varian dinamakan contact dermatitis atau dermatitis contact. Okey. Ada juga eczema disebabkan oleh reaksi dengan sinaran cahaya matahari, di mana ubat-ubat sapuan kita atau ubat-ubat makan kita daripada ubat darah tinggi ataupun ubat lemah jantung yang kita makan dan antibiotik dan antifungal, ini ubat-ubat ini boleh menjadi membuat reaksi bila kena matahari. Kena matahari, ya. Dia berlaku secara luaran dan menjadi eczema di atas. Yes. Itu exogenous. Exogenous. Ya. Dan endogenous eczema ia adalah disebabkan oleh faktor dalaman.
yang wujud dalam badan kita. Genetik lah kiranya. Yes, genetik. Seperti contohnya lah atopic eczema. Yang sangat penting dan sangat lazim di kalangan kanak-kanak. Seborrheic eczema disebabkan oleh kelemomor. Ya, seborrheic eczema, hand and feet eczema, that means tangan dan kaki. Pomfolix yang biji-biji air berlaku dekat tapak kaki dan tapak tangan. Kita kata pomfolix. Itu pun sejenis eczema juga. Sejenis eczema juga, yes. Dan kita ada stasis eczema, boleh berlaku disebabkan oleh urat-urat varicose vein, kan, disebabkan oleh pengaliran darah yang kurang di tempat itu, dan juga bila kaki itu bengkak selalu disebabkan oleh penyakit dalaman seperti lemah jantung atau penyakit buah pinggang yang kronik. So anda mungkin ada lihat ramai yang ada bengkak bahagian kaki dan tempat itu sudah menjadi hitam dan bersisik. Itu sebenarnya adalah stasis eczema. Okey. Oh, ada beberapa. Sebenarnya banyak jenis. Saya ingat cuma ada satu jenis, semua tu sama, tapi ada pelbagai. Pelbagai jenis eczema. Exogenous dan endogenous boleh berlaku sama-sama juga. Oh, dua-dua sekaligus boleh pun pernah boleh juga. Oh, okey. Tapi mungkin ramai juga yang nak tahu dari segi, mungkin orang tak tahu perbezaan alahan dengan eczema. Tadi ada macam-macam jenis eczema, tapi alahan pun ada juga. So macam mana orang nak kiranya macam differentiate? Nak differentiate macam mana eczema dan alahan? Eczema macam saya beritahu tadi adalah keradangan kulit. So dia bila ada keradangan kulit, dia berlaku menjadi gatal-gatal, merah-merah, kering semua kan. So alahan memainkan peranan dalam eczema. So alahan saya akan beritahu, alahan akan start dengan simptom dia ya. Alahan secara umum ada alahan jenis resedung, hidung berair, gatal, mata merah, mata merah dan gatal, dan bibir bengkak. Kalau serius jadi bibir bengkak, mata bengkak, mata di luaran periorbiter kita kata. Dan yang sangat serius ialah anaphylaxis, that is yang sesak nafas. Ini semua adalah simptom alahan di mana ada hypersensitivity kepada sistem keimunan kita kepada unsur-unsur alahan. Ini boleh berlaku bila kita makan sesuatu, drugs ke, ubat-ubatan ke, atau makanan alahan ke, atau penyudutan udara. Udara yang ada macam udara ada habuk, aeroallergen, itu semua boleh berlaku, dan sentuhan langsung kepada kulit pun boleh berlaku. Ini adalah alahan. Kiranya alahan tak ada gatal-gatal? Ada juga? Ada juga. Itulah saya kata alahan ni boleh menjadi seperti eczema juga. Boleh menjadi simptom-simptom lain. Ini. Dia adalah satu spektrum. Alright. Okey, terima kasih Dr. Kani. Mungkin kita nak bincang lebih lagi dengan doktor, tapi apa kata kita nak berhenti rehat sebentar. Kalau anda ada sebarang persoalan, boleh tinggalkan komen anda di Facebook kita Hello Doktor TV3. Jumpa anda selepas ini. Kembali lagi bersama dengan saya dalam Hello Doktor. Bersama dengan saya juga Dr. Kanimoli Radhakrishnan, pakar dermatologi UD 54 di Hospital Sungai Buloh, yang kita sebenarnya sedang membincangkan mengenai eczema kronik. Tapi kalau anda ada sebarang persoalan nak tanya kepada kita, tanya kepada doktor terutamanya, boleh tinggalkan komen anda ataupun soalan-soalan anda di Facebook page kita di Hello Doktor TV3. Kalau ada komen-komen yang best-best kat situ pun anda boleh like dan like juga kita punya Facebook page. Okey, doktor, kita sebenarnya dah ada soalan dah dari penonton kita di Facebook, dari Nurul Hidayah Saifuddin. Dia tanya bagaimana pemakanan ni mempengaruhi penyakit eczema. Adakah makanan boleh berisiko
menjadi penyebab penyakit ini dan bagaimana untuk menentukan sama ada kita ni allergic pada sesuatu makanan itu. Dia nak doktor share berkenai makanan. Okey. Dengan eczema. Sebenarnya pemakanan adalah bukan satu penyebab utama eczema. Okey. So makanan alahan makanan memang ada. Lebih kepada kanak-kanak daripada orang dewasa. Tapi alahan makanan ini kalau nak tahu sama ada ia betul-betul ada alahan makanan, selepas kita makan makanan itu reaksinya adalah lebih cepat. Dalam 24 hingga 48 jam. Ya, 24 hingga 48 jam. So eczema ini akan menjadi-jadi. Semakin teruk. Dalam 24 dengan 48 jam. Tapi alahan makanan ini sangat rare lah. Not very common. Not very common. Yeah. Sebab selalu kita dengar kalau anak-anak ataupun yang dewasa ada penyakit eczema ni, mereka macam melarang makan ayam, telur, seafood, takut gatal-gatal. Ya. Ini adalah pendapat umum masyarakat kita. Masyarakat kita sangat ada mitos tentang eczema. Mereka percaya ini adalah sebab makanan. Dan sampai mereka pantangkan anak-anak kita sampai mereka bagi vegetarian food ataupun susu saja kepada kanak-kanak yang sangat kecil. Apa berlaku ialah nutrisi itu tak cukup. Dan tumbesaran mereka terbantut. So it's not fair to them. Kita perlu sebagai doktor pakar kulit, saya selalu memberitahu mereka buatkan satu diary makanan. Okey. So tulis dalam diary itu apa makanan you makan dan apa reaksi yang you dapat. Dalam tempoh masa 24-48 jam, adakah reaksi itu sangat teruk dengan makanan? So ini akan menolong untuk mengenal pasti apakah makanan, adakah betul-betul makanan yang menyebabkan eczema tersebut. Ya, betul. Dan doktor, tapi mungkin boleh kongsikan antara golongan-golongan yang berisiko mengalami eczema ni. Okey, eczema ini boleh berlaku dari kanak-kanak sampai orang dewasa dan orang tua juga. Okey. So ada jenis-jenis eczema tertentu untuk golongan-golongan ini sebenarnya. Ya. Seperti atopic eczema yang saya beritahu, infantile seborrheic eczema, kelumum pada budak yang lahir, yang lahir baru lahir, boleh berlaku itu di kalangan kanak-kanak. Dan pada orang dewasa muda dan pertengahan umur, kita selalunya tengok eczema seperti seborrheic eczema juga, contact eczema macam saya beritahu, sebab mereka suka pakai makeup, produk ataupun mungkin pakaian yang ketat. Pakaian ketat, fabriknya yang tidak bersesuaian dengan mereka, dan kepada golongan yang pertengahan umur sehingga orang tua, ada eczema lain juga. Stasis eczema, di mana saya beritahu tadi, penyakit dalaman yang lebih kepada seperti lemah jantung dan buah pinggang kronik, menyebabkan mereka banyak air bertakung dekat kaki itu, bengkak dan menjadi stasis eczema dan varicose vein juga. Okey, itu sangat biasa dalam golongan tua. Osteoarthritic eczema, iaitu kulit kering yang sangat-sangat teruk sampai merekah-rekah, selalunya berlaku dekat bawah lutut. Tempat bawah lutut tu, kaki just bawah lutut, shin lah, we call it shin, at that area. Boleh berlaku di tempat lain juga, tapi selalunya di sana. Ini adalah quite common. Ini golongan-golongan yang berisiko untuk jenis-jenis eczema tertentu. Okey, kadang-kadang pun kalau sebab saya sendiri pun ada juga eczema dari kecil, tapi lepas tu bila dah dewasa dia hilang kan. Tapi kadang-kadang confuse dengan mungkin psoriasis ataupun eczema. Bila doktor cakap pasal flaky
keluar momok lebih kurang. Yeah, psoriasis is a totally different thing. Eczema is totally different thing. Okey. Yeah. Dan simptom-simptom awal yang mungkin kita boleh kenal pasti macam mana? Okey, simptom-simptom awal yang saya beritahu tadi daripada mula ialah kemerahan. Dia start dengan kemerahan, gatal-gatal atau kering, kulit kering. Mereka sangat prone to kulit kering dan juga flaky skin. Bersisik, menggelupas, bersisik. So ini adalah tanda-tanda awal. Mereka juga sangat sensitif dengan gigitan nyamuk, gigitan nyamuk, dan sangat alergik dengan habuk. Senang dapat gatal-gatal. Bila habuk je gatal-gatal. Habuk, gatal-gatal. So tanda-tanda ni adalah bergantung kepada jenis eczema juga. Kawasannya juga berbeza kepada jenis eczema tertentu. Okay? Kawasan tubuh badan. Kawasan tubuh badan. Sebab contohnya kalau kontak eczema, tempat yang kita pakai barang kemas itu, macam nickel based barang kemas tiruan yang kita pakai, kadang-kadang orang ada allergic dengan nickel based. Okay, so mereka tempat yang mereka pakai jam tangan tiruan atau bracelet tiruan atau subang. Okey, tempat-tempat itu gatal jadi eczema, bersisik, bermerah semua tempat itu. Itu kontak eczema. Kalau atopic eczema, tempat-tempatnya ialah mereka start dengan pipi, muka, and then lipatan kulit. Okey, selalunya di leher, depan siku, belakang lutut. Okey. These are classic atopic eczema. Classic atopic eczema. Yes. Okey. Kita sebenarnya nak saksikan dahulu VT yang telah kita sediakan. Ada soalan-soalan yang kita tanyakan kepada selebriti kita tentang kenapa kadang-kadang eczema ni kejap ada, lepas tu tiba-tiba hilang. Macam masalah saya itulah. Kecil-kecil ada, lepas tu bila besar dah tak ada, tapi tiba-tiba ada sikit-sikit. Mungkin kita saksikan dahulu. Hello doktor, saya Ziha Saleh. Saya ada soalan yang saya nak tanya pada doktor. Kenapa penyakit eczema kadang-kadang muncul, kadang-kadang tak muncul? Dia macam tu. Jadi boleh doktor terangkan? Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey. So ini juga bergantung kepada jenis eczema. Okey. Kalau ia adalah disebabkan atopic eczema, selalunya di kalangan kanak-kanak, mereka selalunya dalam umur 60% hingga 70% daripada mereka yang mengidap atopic eczema dalam umur 12 hingga 14 tahun, mereka akan eczema itu akan hilang sendiri. Hilang. Okey. Yes. Eczema dengan asma dengan penyakit genetik lain, dia akan hilang. Kita nampak sangat ketara. Okey. Tapi dalam 30 hingga 40% tu boleh pergi sampai dewasa juga. Okey. Ya. Dan juga kalau jenis kontak eczema tu, ya, dia kata sekejap ada sekejap tak ada. Kalau itu kontak eczema, if you kontak dengan secara langsung dengan ejen-ejen itu, kalau you pakai, you ada, you tak pakai tak ada. Okey. So eczema. Dan juga kalau dia ada pencetus macam trigger factors. Kalau you elakkan trigger factors, you kata macam atopic eczema, trigger factor dia cuaca yang panas, berpeluh sangat, cuaca yang terlalu sejuk, atau habuk, hama. All this, kalau you dah kenal pasti itu adalah trigger factor dia, pencetus dia, you elakkan, dia hilang. Itulah sebab dia. Yalah, betul lah tu. Kadang-kadang kalau kita bersenam, peluh terlalu banyak pun boleh jadi gatal-gatal eczema tersebut. Okey, tapi kita nak tahu juga kenapa ya doktor kanak-kanak boleh alami masalah eczema. Kanak-kanak sebab kita nak tahu juga sama ada dia dari lahir-lahir dah terus ada eczema ataupun macam mana? Okey. So kanak-kanak lazimnya atopic eczema yang paling lazim dalam kanak-kanak kan, di kalangan kanak-kanak yang saya I've been repeatedly telling it's atopic eczema is very common, yang sangat lazim. So biasanya mereka akan mendapat eczema ini dalam umur 5 hingga 6 tahun, kurang daripada umur 5 hingga 6 tahun. Ya.
So dia berpunca daripada pelbagai faktor, selalunya faktor dalaman, faktor genetik dan keturunan. Okey. Salah satu faktor genetik ialah mutasi kepada filaggrin gene yang bertanggungjawab untuk filaggrin gene ni bertanggungjawab kepada skin barrier, skin dinding pelindung kita. So kulit kita ada 3 lapisan. Okey. Lapisan epidermis dan dermis dan subcutaneous fat. So lapisan luar itu apa berlaku ialah bila ada faktor genetik yang mutation ni semua, dia hilang daya perlindungan kita. Dia hilang pelindung. Dia sepatutnya melindungi seluruh badan, tapi because of faktor genetiknya dia pergi kacau, dia akan hilang daya pelindung dia dan menjemput dan mendedahkan kulit itu kepada organisma dan bahan kimia luaran untuk menembusi kulit itu. Dan also sistem keimunan kita. Sistem keimunan kita yang di kalangan pesakit-pesakit atopic eczema ini, cara dia bertindak balas adalah berbeza. Terpulang kepada dia kepada rancangan-rancangan unsur alahan. Ya, berbeza-beza. So dia tak sama dengan orang biasa cara dia bertindak balas. Itu sebab mutasi diri sendiri. Ini faktor dalaman kita, genetik lah. So ini tidak bermakna sistem keimunan kita ada lemah atau tidak aktif dan tidak berfungsi. Sistem keimunan boleh adalah normal, tapi cara dia bertindak balas adalah lain. Berbeza. Okey. Dan ini akan berterusan ataupun ada cara untuk elakkan? Memang akan sepanjang hayat. So eczema eczema daripada kontak, dari luaran dia boleh sembuh. Ada chance untuk sembuh sepenuhnya. Tapi kalau daripada faktor dalaman seperti faktor genetik, dia mungkin tidak dapat sembuh sepenuhnya. Kita boleh kawal dia, kontrolkan dia ke tahap minimum di mana kita boleh elakkan daripada ia berulang kembali dan episod pengulangan itu kita boleh kurangkan. So kita boleh elakkan dia menjadi lebih teruk. Faham, doktor. Okey, dan kita sebenarnya ada soalan dari penonton kita di Facebook, dari Teratai Uda. Katanya dia bertanya, benarkah kita tidak boleh membasahkan air ke badan di saat berpeluh kerana ia menyebabkan eczema? Dia nak pandangan doktor, tapi doktor simpan dahulu penerangan tersebut. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama dengan saya dan juga Dr. Kanimoli Radhakrishnan, pakar dermatologi kita dalam Hello Doktor, dan kita membincangkan mengenai eczema kronik. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada soalan dari penonton kita di Facebook. Okey, doktor mungkin boleh jawab. Okey, bolehkah kita mandi selepas bersukan dan berpeluh? Mesti boleh. Tidak ada masalah. Kita digalakkan untuk mandi selepas berpeluh kuat supaya kita tak mengundang organisma lain untuk datang melekat kepada kulit kita. Mesti guna sabun yang bersesuaian, mandi dan lap kering dan pakaikan pelembab, moisturizer, moisturizer. Supaya bila kulit kita lembab, the pores akan kembang dan dia serap lebih baik. Okey. Tapi kiranya bukanlah benar bila orang cakap, kalau kita mandi masa tengah peluh, tengah banyak ni, nanti takut panau lah. Tidak. Itu tidak benar? Tidak benar. Okey. Sebenarnya doktor, kita ada sediakan special report untuk penonton-penonton Hello Doktor kita mengenai allergy test. Menarik sangat-sangat. Apa kata kita saksikan?
Allergic test ada dua sebenarnya. Dia ada yang darah punya, blood allergic test, dan juga skin prick test lah. Test yang saya akan jalankan hari ini adalah skin prick test, di mana dia adalah salah satu ujian alahan ataupun allergy test yang dilakukan supaya seorang pesakit itu tahu dia ada alahan kepada allergen apa. So ni kita punya yang allergen tu, Bromia tropica. So ini yang the first one lah. Kita kan tanda kat sini. Ujian ini mengandungi 12 jenis allergen seperti habuk, kucing serta beberapa jenis makanan laut, susu, telur dan ayam. Untuk skin prick test ni dia spesifik. Kita akan jalankan dengan kita akan melakukan satu prick sikitlah kepada kulit, dan kita akan tengok dia punya respon terhadap allergen-allergen tersebut. Cecair allergen akan dibiarkan selama 30 minit untuk melihat tindak balas iaitu benjolan serta warna kemerahan yang akan berlaku terhadap kulit. Saiz benjolan tersebut seterusnya akan diukur. Jadi bila seseorang itu sudah positif lah, maknanya bacaan dia lebih daripada 3 mm bila kita test pada kulit pesakit. Jadi apabila positif, kita akan syorkan pesakit tersebut mengelak daripada allergen tersebut. Di samping itu, kita akan kenal pasti bila dia terdedah kepada allergen tu, apa simptom-simptomnya. Contohnya, dia adalah daripada kumpulan yang sama lah sebenarnya. Orang yang ada eczema, orang yang ada resdung, orang yang ada asma. So boleh jadi seseorang tu mengalami tiga-tiga. Ada orang mungkin mengalami eczema saja, ada orang mengalami resdung saja. So saya sarankan siapa-siapa lah yang rasa dia ada contohnya pada dust mite ke, kucing ke dan sebagainya, tapi perlukan confirmation, saya sarankan buat ujian skin prick test ni supaya dia tahu, dia dapat confirmation yang dia memang ada alahan tersebut. Jadi dia pun boleh ambil tindakan susulan lah. 100% tepat lah. Okey, pandangan doktor mengenai allergy test tersebut. Okey, allergy test tadi adalah skin prick test. Selalunya skin prick test kita buat bila kita mengesyaki pesakit itu disyaki ada alahan makanan atau aeroallergen. Itu sebab itu yang kita guna skin prick test lah. So ada ujian lain iaitu patch test. Patch test. Yes, patch test kita lakukan di klinik. Di klinik dermatologi. So patch test ni bila kita buat ialah jika kita syaki pesakit itu ada kontak secara langsung, kontak that mean kulit dia secara langsung kontak dengan bahan kimia itu tersebut. So kita ada standard European series, kita ada shoe series, bakery series, cosmetic series. That means apa-apa yang kita syaki mereka kontak dengan bahan-bahan kimia tersebut, kita boleh cuba membuat kenal pasti apakah alahan itu sebenarnya. Ya, tetapi kita mesti ingat bahawa tes untuk alahan ini adalah bukan 100% tepat. Ia hanyalah untuk panduan kita, dan at the same time kita go back to the clinical judgement by the doctor whether betul-betul ini alahan ke tidak. Okey. Yes. Faham. Okey. Yes. Dan doktor, kita ada soalan dari penonton kita di Facebook. Katanya, adakah air masin atau air laut baik untuk penyakit eczema? Penyakit ini boleh berjangkit atau tidak? Okey, air masin dan air laut bagus ke tidak untuk eczema? Ya, mengandungi garam dan kita tidak galakkan. Oh, tidak galakkan. Kita tidak galakkan kerana basic skincare, basic penjagaan kulit yang kita nak ialah gentle as possible. Ya, kita nak gentle as possible. Tak boleh acidic semua. Tak boleh terlalu ekstrim. Okey, garam lah, acidic lah, banyak bahan pencuci macam sabun yang kasar, sabun yang banyak chemical. Kita tak nak benda-benda itu sebab ini akan berlaku iritasi kepada kulit dan akan mengeringkan lebih kulit itu. Boleh merosakkan skin barrier ke? Ya. Okey. Ya.
Ya, dan adakah eczema berjangkit? Tidak. Eczema tidak berjangkit. Okey. Dan apa antara faktor risiko yang mungkin boleh dialami oleh individu-individu yang mungkin dia tak dapat rawatan awal? Apa yang So kalau kita tidak dapat rawatan awal untuk eczema ini boleh menjadi teruk. Okey, dia boleh merebak kepada tempat-tempat lain. Dia tak akan berjangkit tapi merebak di kulit dia merebak kita dia kepada kulit dia sahaja. Dia semua confined to dia je. Okey. Dia merebak ke tempat-tempat lain, seluruh badan sometimes menjadi severe lah. Okey. Menjadi seluruh badan, tangan, kaki, muka, kepala, semua boleh berlaku. Itu sudah menjadi serius. Okey. Dan ia akan mengundang jangkitan kuman. Dan jangkitan kuman ini boleh menjadi serius. Okey, dan juga kesan yang paling penting yang saya sangat be careful ialah kesan sampingan tekanan, ya, kesan psikologi kepada pasien itu kerana mereka mereka terpaksa melalui kehidupan mereka dengan eczema kronik ini. Okey, so mereka boleh mendapat kemurungan, okey, hilang keyakinan diri, dan saya ada come across kanak-kanak yang dibuli di sekolah, okey, di sekolah, bukan sahaja di sekolah, juga di kalangan keluarga mereka sendiri. Ya. Okey. So ini sangat sedih sebenarnya. So kita perlu, because sebab kulit kita adalah yang organ yang paling di luar, nampak di luar. Yang pertama sekali orang yang nampak, dia akan judge kita. Ramai yang akan judge daripada luaran kita. Ya. So bila you berbeza, kulit you berbeza dan nampak sangat berlainan dan nampak merah, nampak bersisik, mungkin orang akan cakap kurap ke atau apa? Mereka orang takut. Tak faham. Ya, mereka takut dan mereka tak faham, lagi-lagilah kalau budak-budak di sekolah. Kan? Faham. Dan mungkin bentuk rawatan yang sepatutnya kita berikan kepada pesakit-pesakit yang mengalami eczema ni apa yang sewajarnya? Rawatan dia. So rawatan kita boleh bahagikan kepada dua bahagian. Okey, rawatan ini satu ialah penjagaan kulit. Ini sangat penting. Penjagaan kulit itu sangat penting. Dan rawatan untuk eczema itu sendiri. Okey. So untuk penjagaan kulit, nombor satu ialah sabun yang kita pakai. Okey, sabun itu tidak boleh ada chemical yang kuat. Okey, bahan pencuci kuat. Dia tidak boleh ada pewangi yang bau-bau harum, yang berwarna-warni, berbuih banyak. Tak boleh. Yang kita suka, tapi ia tidak sesuai untuk problematic skin. Sebab kadang-kadang rasa macam tak berbuih, mandi tak puas pula. Ya, sebab prinsipal pertama ialah kita nak retain kelembapan kulit itu. So sabun yang sesuai adalah yang tidak ada chemical, yang tidak ada berbau, yang tidak berbuih banyak, very gentle. Okey, itu yang sangat penting, yang bersesuaian untuk kulit yang eczema. Nombor dua ialah moisturizer. Moisturizer ini adalah sangat-sangat penting kerana moisturizer akan retain, enhance the kelembapan kulit itu. Okey, so sebab memang genetically pun mereka kering, betul. Memang kulit jenis kering. So moisturizer is an active ingredient lah dekat sana yang boleh membantu. So moisturizer ada active ingredient yang penting dalam moisturizer itu yang kita perlu beri kepentingan, seperti glycerin. Okey, urea adalah ingredient yang bagus untuk pelembab. Okey, yang lain petrolatum, paraffin, propylene glycol, ceramide is very good.
ini adalah ingredient yang kita give importance dalam pelembab yang baik. Okey, so kalau kita konsisten, kalau kita regular memakai pelembab itu, apa akan berlaku ialah ia akan melembabkan kulit dengan baik sekali. Ia akan kita kurang gatal-gatal, kita kurangkan episod radang kulit yang teruk. So it's a better the kulit will itself help repair. Yes. Okey. Dan kita ada soalan dari Facebook lagi, doktor. Dari Nurul Nabila. Dia tanya, doktor, fakta atau auta anak yang minum susu formula berasaskan kacang soya menyebabkan eczema. Tapi doktor simpan dulu jawapan doktor. Kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Jumpa kejap lagi. Rawatan. Nama saya Dr. Zuraini binti Mat Noor. Saya bekerja di Hospital Pakar Damansara 2, Bukit Lanjan. Saya memilih bidang pembiusan kerana pada pendapat saya ia agak berlainan daripada cabang perubatan yang lain kerana ia melibatkan situasi yang kritikal. Rutin harian saya, kebiasaannya saya akan tiba di hospital dalam lebih kurang pukul 7.30. Saya akan masuk ke dalam bilik bedah dan bersama-sama dengan nurse bius, kita akan bersama-sama prepare bilik bedah itu. Kita akan membuat checking segala peralatan yang berkaitan dengan pembiusan. Kat sini ialah tekanan darah, kadar degupan jantung, ECG, paras oksigen dalam darah. Kita boleh juga monitor suhu badan pesakit dan juga ubat bius yang kita beri pada pesakit. Dan setelah memastikan ianya berfungsi dengan baik, saya akan memulakan untuk menyediakan segala perubatan yang diperlukan untuk pembiusan. Pada pendapat saya, cabaran utama sebagai seorang pakar bius ialah bila mana kita perlu merawat pesakit dan lakukan pembiusan kepada pesakit yang berisiko tinggi, di mana kita perlu memantau dengan lebih teliti semasa dan sesudah operasi untuk mengelakkan sebarang komplikasi dan memastikan pesakit berada dalam keadaan selamat dan stabil. Selepas ubat bius diberikan, pesakit akan tidur dan kita akan memasukkan tiub pernafasan ke dalam mulut pesakit. Antara pengalaman yang saya tak dapat lupakan ialah seorang pesakit yang baru saja selesai pembedahan jantung tiba-tiba kolaps, dan saya bersama dengan pakar bedah jantung yang pada ketika itu Mr. Arif dan bersama dengan doktor-doktor dan nurse yang lain membuat CPR mula-mula secara eksternal dan kemudian secara internal selama 2 jam, dan pasien akhirnya dapat diselamatkan dan dapat kembali bersama keluarga. Pada pendapat saya, masyarakat tidak berapa kenal seorang pakar bius. Pesakit akan kenal kewujudan doktor bius ini bila pesakit perlu menjalani pembedahan atau dalam keadaan kritikal yang perlu pemantauan di unit rawatan rapi. Sekiranya tidak bertugas, saya suka untuk mencuba resepi-resepi di rumah untuk hidangan buat keluarga, suami dan anak-anak. Inilah kek yang telah siap dibakar, tertinggal nak masukkan ganache saja. Saya juga suka membaca buku-buku atau jurnal-jurnal. Saya suka buku yang bertajuk A Practical Approach to Cardiac Anesthesia because sangat padat. Selain itu, saya juga suka menanam pokok. Saya suka tanam pokok-pokok herba yang saya boleh gunakan untuk memasak seperti pokok serai, pokok cili padi, pokok limau, limau purut, limau kasturi, limau nipis, yang mana bila saya nak guna, saya terus boleh ambil. Alright. Okey, doktor, mungkin boleh jawab soalan Facebook tadi mengenai susu formula yang mengandungi soya menjadi penyebab eczema. Betul atau tidak? Okey,
ini juga kita tak boleh jawab secara langsung sebab soya milk ini macam saya beritahu pemakanan. Makanan bukan penyebab utama. Jadi you kena tengok dan observe sama ada ia menjadikan eczema anak anda menjadi lebih teruk atau tidak dalam masa yang singkat. Setiap kali you beri soya milk itu, adakah eczema itu menjadi lebih teruk minus all other factor. Kena faktor tengok lain. reaksinya. Okey, faham. Dan tadi doktor baru kongsikan dengan kita cara-cara untuk menjaga kan penjagaan untuk orang yang ada penyakit kulit eczema. Tapi rawatannya pula apa, doktor? So kita dah cover penjagaan kulit. Kita sekarang masuk ke rawatan kulit. Rawatan kulit ini kita ada banyak jenis ubat. Sapuan steroid adalah ubat rawatan yang sangat penting untuk mengurangkan radang kulit. Okey. So ia akan mengurangkan inflamasi dan keradangan itu. Kita ada beberapa jenis kekuatan potensi of the steroid daripada mild, moderate, potent, kuat dan very potent, sangat kuat. Okey. So kita ini perlu dipantau. Ubat steroid yang diguna itu perlu dipantau oleh penggunaannya oleh doktor. Okey. Kalau tidak, bila kita guna tanpa ada pengawasan, kita boleh dapat side effect yang tidak diingini, kesan sampingan yang tidak diingini. Seperti kalau kita guna potensi very potent steroid yang untuk terlalu lama, kulit boleh menjadi nipis, boleh jadi keregangan kulit. Ini kita tidak mahu. Dan invite dia akan mengundang infection also. So kita tak nak ini berlaku. So itu adalah sapuan steroid, tapi ini penting untuk masalah keradangan, untuk kurangkan keradangan itu ubat sapuan steroid adalah sangat penting. Tetapi kita kena guna kekuatan yang betul pada masa itu, pada tempat yang betul. Okey. Dan kita ada juga ubat sapuan yang bukan steroid, yang terbaru, iaitu calcineurin inhibitor, Protopic dan juga crisaborole. Okey, tapi kos sangat tinggi. Kos sangat tinggi. Dan kita ada wet wrap. Wet wrap di mana kita pakai fabrik elastik. So kita sapu ubat pelembab dan ubat steroid dan kita pakaikan dua lapisan fabrik elastik ni. Lapisan yang dalam itu kita basahkan dan lapisan luar kita just cover it. Supaya ubat yang disapu itu diserap dengan lebih baik dan juga kanak-kanak atau orang dewasa tak akan menggaru ke tempat itu sebab bila kita garu histamin akan dikeluarkan dalam badan kita. So histamin ini akan menjadikan gatal tu lebih teruk. Dan bila kita garu lebih, sebab gatalnya jadi lebih teruk, bila kita garu lebih, kulit akan melecet. Bila kulit melecet, datanglah organisma jangkitan berlaku. So sebab dia ada dua fungsi, wet wrap. Dan untuk eczema yang sederhana dan serius, okey, kita ada pelbagai ubat-ubatan untuk dimakan, okey. Makan pun ada. Prednisolone adalah sejenis steroid, okey. Yang selalu kita gunakan untuk jangka masa yang singkat. Bila ada a flare up yang aktif, terlalu aktif, okey, yang jadi teruk. Dan kita untuk maintenance sometimes yang untuk sederhana dan serius kita boleh guna cyclosporin, methotrexate, azathioprine. These are all the jenis immunosuppressant lah. Okey. Dan kita juga ada biologics yang terbaru. Okey. Dia target kepada molekul inflamasi dan ada kesan kepada sistem keimunan kita. All this yang saya beritahu juga ada kesan kepada sistem keimunan kita. So kita kena ada pertimbangan dan diskusi dengan pasien. Kita kena pilih, bertimbang antara faedah dan kesan sampingan. So
So itu perlu dipantau dan di-start oleh doktor yang berkelayakan dan berpengalaman. So rawatan lain ialah rawatan fototerapi, di mana rawatan ini adalah rawatan sinaran cahaya dalam kabin. Kita masukkan pasien itu dalam kabin. Itu untuk kurangkan inflamasi juga, sinaran UVA dan UVB. So untuk itu pasien ini adalah untuk pasien yang tidak respon dengan ubat-ubatan. Ya, ubatan-ubatan lain. So kita boleh combinekan fototerapi dengan ubat makanan, pemakanan. So ini pasien tu kena datang ke hospital sebab kabin itu di hospital, kabin besar. So 2 hingga 3 kali seminggu. Okey, jadi itulah dia antara rawatan-rawatan yang tersedia yang mungkin anda boleh cuba. Yes. Okey, dan kita ada soalan lagi dari penonton kita di Facebook, Alina Morais. Katanya, does eczema lead to skin cancer? Bolehkah eczema ni menjadi kanser kulit? Secara ringkasnya. Eczema tidak directly menyebabkan kanser kulit. Kanser kulit tu disebabkan, it's a different story. Okey, different story. Okey, tak ada kena-mengena. Tapi saya nak tanya juga dengan doktor, macam tadi doktor kata bila guna rawatan steroid kan. Tapi saya pernah dengar juga ada yang ada side effect. Maksudnya post, saya tak ingat apa terms dia, tapi selepas dia guna steroid dalam jangka masa yang lama, ada efek sampingan untuk dia. Selepas dia stop guna steroid. Steroid makan ke? Makan atau sapuan. Selepas saja dia berhenti menggunakan steroid, kemudian kulit dia jadi flaky. It's ada type of syndrome. Betul ke? Sindrom tu saya tidak tahu, tapi kalau memang serius dia punya eczema individu itu, kalau eczema individu itu adalah sangat tahap yang severe dan dia perlukan steroid. So steroid ini actually kita boleh guna untuk jangka masa yang pendek sahaja, untuk mengawal keradangan yang teruk. Okay, so it's not a permanent treatment. It's not a permanent treatment. Ubat sapu kita mesti ada kombinasi, ubat makan dan ubat sapu mesti ada kombinasi. Kita tak untuk eczema yang sederhana hingga yang serius itu. So selalunya ubat-ubatan yang kita bagi untuk makan ialah untuk sederhana dan serius. So prednisolone ini untuk jangka masa pendek saja. So kadang-kadang yang serius dia okey masa steroid dan berbalik. Faham. Okey, so masa itu yang kita perlu perbincangan dengan pesakit. So nampaknya kulit anda tidak begitu responsif sangat dengan steroid. So mungkin kita kena tambahkan ubat makanan lain. Kita tambahkan, masa itulah kita tambahkan azathioprine atau cyclosporine. Different type of treatment. Atau fototerapi. Ada banyak alternatif lain yang kita tambahkan masa itu. So kita kena berbincang dengan pesakit. Baiklah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada doktor kita, Dr. Kanimoli Radhakrishnan, atas perkongsian mengenai eczema kronik ini. Banyak ilmu yang saya dapat juga dan diharapkan penonton-penonton juga dapat ilmu yang sama. Boleh berjumpa dengan doktor mungkin kalau ada persoalan yang lebih. Dan jangan lupa untuk tonton kita Hello Doktor TV3 setiap hari Ahad jam 5.30 petang. Saya Adrana Adnan. Terima kasih doktor. Terima kasih Adrana. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.